Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم أعيذ نفسي بالله العلي العظيم أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab kita pakai muka surat 21. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, maka i'rab kalimah ini dikatakan bahawasanya la itu huruf nafi jinsi, yakni huruf menafikan bagi segala jenis ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan ilah itu isimnya, mabni sertanya atas fathah, kerana mengandung makna takdir ini, iaitu la min ilahin, artinya tiadalah daripada Tuhan. Kerana ilah itu isim nakirah, dan makna nakirah itu nama yang dihantarkan bagi suatu yang tiada tertib bagi dirinya, kerana dihantarkan bagi tiap-tiap yang disembah dengan sebenarnya. Khabar la itu mahzuf, takdirnya la ilaha mawjudun ataupun maqsudun ataupun ma'budun illa itu huruf istisna, dan lafaz Allah jadi badal daripada tempat dhamir yang tersembunyi pada maujud, dirafakkan dengan baris dhammah. Inilah atas qaul yang rajihnya. Hadirin sekalian, tambah sekali syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sajalah, dia jualah yang menjadikan kita. Alhamdulillah, dia jadikan seluruh alam ni untuk kita. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala beri kita Islam, dengan kita dilahirkan melalui mak ayah kita Islam. Alhamdulillah. Syukur diberi kita boleh junjung perintah dia, meninggalkan larangan dia, dengan dibesarkan kita dalam keluarga Islam dan masyarakat Islam. Alhamdulillah. Syukur diberi kita keinginan dan kehendak nak mempelajari ajaran Islam. Alhamdulillah. Syukur dipertemukan kita dengan orang yang boleh mengajar dan memahamkan ajaran Islam kepada kita. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita berbagai nikmat. Kewajipan kita mengenali Allah lah pemberi nikmat. Yang kita ni pun adalah anugerah dan pemberian dia. Begitu juga apa yang ada di sekeliling kita, pada pemilikan kita, semua adalah milik dia. Dialah satu-satunya menganugerah pada kita dan sekalian alam ni. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kelapangan masa, kesihatan tubuh badan, kesempatan untuk masih lagi boleh datang ke masjid surau, boleh meneruskan kehidupan kita dengan berjemaah, dan ada kuliah untuk meneruskan pembelajaran dan kefahaman kita
dengan agama Islam ni, itulah nak mengenal Allah Ta'ala, mengenal Rasulullah, supaya kita benar-benar boleh mencapai maksud hidup kita untuk menzahirkan keabdian dan keberhajatan kita pada Allah Ta'ala, dan setiap masa kita sentiasa dalam keadaan taat pada dia, ingat pada dia, mengagungkan dia, membesarkan dia, mentauhidkan dia, dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur diberi pada kita walaupun dengan norma kehidupan baru, sembahyang pun penjarakan sosial, tapi mengaji lagi jarak sosial. Sembahyang 1 meter, mengaji sampai 20 meter. Ni tak betul ni, tak ikut SOP ni. Patutnya duduk ikut macam mana dia suruh lah kan. Kalau tak ada SOP tu, lagi kita dekat. Sikit lah sambil-sambil tu. Yang tu yang kadang-kadang banyak juga kita kena repair kehidupan kita ni. Satu sudut kadang kita nak ikut nafsu kita rupanya. Bayang rupanya nafsu. Mengaji pun nafsu juga. Sikit lah. Saya repair tu lagi, saya tak ngajar pula. Sentuh itulah. Macam mana pun syukur kita, apatah lagi khasnya atas kita sebut norma baru kita sepatutnya bukan saja dari sudut penjarakan sosial, tapi norma baru kita untuk bangun, untuk kita kurangkan bersosial. Itu kot maksudnya. Bersosial macam mana? Bersosial dengan makhluk. Kita banyak kan hubungan dengan Allah Ta'ala. Patutnya hikmah daripada Allah Ta'ala jadikan kita dengan dibencanakan virus ni, dia sebenarnya peluang untuk takarrub pada Allah Ta'ala. Itu kalau ikut kita duduk mengaji, tutup guru duduk sebut macam tu tuan-tuan. Tapi kita ni, bila kita muhasabah diri kita dengan ilmu yang ada pada kita, kita tak boleh menjana diri kita ke arah demikian. Tak boleh. Kalau tak pandai baca Quran 3 bulan lalu, tak boleh nak pandai baca Quran. Boleh. Orang tak sembahyang pun 3 bulan tak sembahyang tu, tak sembahyang tu. Tak boleh. Kalau tak hafal Quran 3 bulan pun tak hafal Quran. Kalau tak bangkit subuh pun 3 bulan tak bangkit subuh lah. Bahkan lagi teruk daripada sebelum PKP. Ada orang ke masjid boleh berjemaah. Ni kat rumah, patutnya dia lah azan, dia lah qamat, dia imam. Tak ada pun. Tak pernah jemaah dia rumah pun. Kau-kau aku isteri suruh jadi imam. Hai, tak boleh jadi imam rupanya. Sikitlah, saya usik-usik gitu kan. Dan kalau kita nak paksa-paksa jadi imam bukan boleh. Saya dia bukan boleh paksa-paksa. Mesti ada kelayakan SOP melayakkan kita jadi imam. Jadi sembahyang seorang-seorang je lah. Jadi kalau kita dah faham itulah kedudukan kita dengan ilmu agama ni, dengan Islam ni, begitu juga masa lapang yang begitu banyak. Tak boleh nak kita menjayakan diri kita untuk ada sesuatu hubungan makin rapat, makin masa banyak, makin mesra, makin kuat zikir, makin hati mudah terasa dengan Allah Ta'ala. Jadi banyak benda kita kena muhasabah tu. Jadi antaranya yang kita nak terus belajar dan faham, khasnya dengan tertib kitab kita baca di Aul Murid ni, adalah salah satu sebab ilmu yang kita nak kena belajar dan faham. Dengan itu kita boleh istilahnya menjana, boleh generate untuk menjalin hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kefahaman yang ada dengan perguruan yang kita lalui, dengan latihan, dengan kefahaman yang Allah Ta'ala anugerah kat kita melalui proses ilmu dan belajar dan kefahaman dia beri itu, sepatutnya memudahkan kita dan membolehkan kita, mengupayakan kita untuk boleh buat hubungan dengan dia. Kalau tak ada tu yang wajib taubat, ngaji elok-elok, berguru betul-betul, pastikan kita boleh dapat apa sepatutnya kena dapat. Gagal mendapat maksud hidup yang macam ni, berarti gagal dalam kehidupan. Alhamdulillah. Baik. Sambungan kita kalau ikut tertib kitab ni, kita nak masuk bahagian i'rab. I'rab ni satu istilah tata bahasa dalam bahasa Arab. Pasal kita sebut kalimah la ilaha illallah ni,
dia nak faham mantap betul-betul, mesti dengan faham kaedah bahasa Arab. Cuma nak paksa tuan-tuan suruh telan, payah juga kan. Cuma yang nak boleh dengar lah. Ada intisarinya kita dah belajar. Yang ni pun yang sekadar saya baca sekali lalu tadi, saya akan baca begitu saja. Mana yang kalau tuan-tuan nak tanya, ada yang boleh faham, tanyalah untuk memantapkan kefahaman tu. Dan selepas tu saya akan macam revise balik apa yang kita dah belajar. Walaupun tuan-tuan tak faham nahu, makna yang mesti sepatutnya dipaham melalui i'rab yang dia nak dedahkan kepada kita ni, itu mesti. Itu mesti. Satu ulama kita dulu, mereka telah popular kan dalam masalah i'rab ni, dua istilah dalam kalimah la ilaha illallah ni. Apa dia? Mesti betul, nafi, isbat. Tu ayat yang telah dipopularkan oleh ulama kita. Mesti la ilaha illallah ni kita faham, nafi, isbat. Apa dia tu? Kita buat. Ada sebagainya kita dah belajar. Kalau tak jumpa lagi, memang ada jumpa nanti pelajaran ke depan. Saya pun tak pasti sama ada dah lalu ataupun akan datang. Tapi dengan kita nak belajar i'rab ni, antara rumusan ni nanti memang nak kena faham betul maksud nafi dan isbat yang ada pada kalimah la ilaha illallah, dan apa intisari sebenarnya yang kita nak kefahaman diambil daripada nafi isbat itu, dan bagaimana kita nak berjalan sebagai orang Islam, orang beriman atas muka bumi ini, yang kefahaman besar nak jadi orang Islam, orang beriman, orang yang ihsan, takwa tinggi macam mana sekalipun, dia mesti ini teras dia. Tanpa memahami teras ni, bohong je sebenarnya. Sebenarnya tak faham. Tak faham satu, dan kalau boleh buat sesuatu ketaatan pun, sebenarnya belum jelas lagi kefahaman siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk. Belum lagi. Kalau tak faham disiplin nafi isbat ni, maksudnya kita tak akan boleh jadi mukmin yang benar-benar dapat najat. Itu istilah lah. Apa dia? Dapat kejayaan, sukses, bebas daripada api neraka, sebebasnya. Yang kita tidak akan ada syirik, kufur. Kerana atas kita faham la ilaha illallah ni nanti, sepatutnya sebut la ilaha illallah dapat tauhid. Tauhid adalah asas ajaran dalam Islam ni, dalam agama kita. Dan bila ada je tauhid, mesti sepatutnya tak ada syirik, tak ada kufur. Dan macam mana nak faham betul-betul syirik kufur tu? Sini base dia. Betul kan? Nafi dan isbat. Dengan kita faham nafi isbat, apa yang sepatutnya kena faham tu nanti, kita boleh muhasabah diri, rupanya banyak kat aku kufur, banyak kat aku syirik. Walaupun kita tak pernah sembah tokoh, walaupun kita duduk sembahyang, walaupun kita duduk saja-saja je, sebenarnya kat kita tu bukan tauhid Allah Ta'ala, tapi syirik dan kufur. Na'udzubillah. Mudah-mudahan insya-Allah nanti kita faham. Kalau kita faham betul-betul, memang kita tak nak dah syirik kufur ni, betul nak buat apa? Kita akan bertindak untuk mencapai tauhid tu di atas landasan nafi isbat ni. Nak banyak sebut la ilaha illallah. Kalau ringkasnya sebut apa? Allah, Allah, Allah. Dan sebut Allah dengan mengisbatkan kepada dia apa sepatutnya diisbat, dan pada makhluk dinafi apa sepatutnya dinafi. InsyaAllah. Baik. Maka i'rab kalimah ini. Jadi saya sebut sekali dulu lah. I'rab ni ialah satu istilah penamaan menyusun ayat dalam bahasa Arab. Susunan, kalau kita belajar tata bahasa Malaysia, dia ada subjek, predikat kan. Lepas tu ada sendi kata, sendi nama, kata nama. Yang tu kadang kita belajar macam ni je. Bahasa Melayu kita nak peduli apa sangat. Kita kan terror lah, kita kan beranak-beranak cakap Melayu dah, dan kita tak peduli tu. Itu satu hal lah. Jadi i'rab tu macam itulah. Nak sebut dia punya sistem tata bahasa. Cuma kita nak tengok ni bahasa Arab, dan kenapa pula nak tengok bahasa Arab? Baru
tujuan dia adalah supaya boleh istilahnya membongkar, macam tu nak sebut bongkar, memberi penjelasan. Dengan kefahaman i'rab ni lah baru kita akan faham bahawasanya ulama kita dulu susah payah menjelaskan istilah nafi dan isbat tu supaya kita benar-benar dapat faham macam mana mereka dapat faham dengan ilmu nahu yang mereka ada, mereka boleh i'rab dengan tepat dan betul. Mereka dapat kefahaman tu. Orang awam yang tak boleh nak faham tata bahasa ni nak buat macam mana? Pasal kita Melayu. Macam mana nak faham macam mana ulama kita yang dia ni memang Melayu tapi dia belajar tata bahasa Arab yang dengan itu dia boleh faham mantap apa sepatutnya dipaham. Orang awam yang tak faham bahasa Arab ni macam mana? Itu persoalan ni. Satu dia nak dedahkan juga. Satu saya kata tadi, kalau tuan-tuan tak boleh telan pun dengar je. Ada ilmu yang tuan-tuan kalau nak mengaji memang kena mengaji, dan kalau tuan-tuan perhati juga dengan apa yang kita akan belajar saat ini, nak menunjukkan pentingnya belajar bahasa Arab. Dan bukan belajar bahasa je. Khasnya belajar bahasa Arab tu nak belajar bukan untuk bercakap Arab. Tapi nak belajar macam mana nak ambil faham kalam Arab. Khasnya kalimah-kalimah yang ada dalam agama kita yang diteras agama. Subhanallah. Misalnya, La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita tak sebut hari-hari. Tapi bila kita tak faham tu, kita sebut bahasa yang selalu saya sebut. Macam ni lah. Apa dia? Kita jadi burung kakak tua. Sebut, tapi tak faham. Sepatutnya kalau kita faham macam mana? Sebut. Oi, kita hanya akan sebut di mana tempat tu sepatutnya disebut, kita akan sebut lah. Tuan-tuan faham mana I love you? Kalau ada seorang perempuan lah lalu, tuan-tuan berani nak sebut? Makcik, I love you, berani nak sebut? Tak berani. Kenapa? So tuan-tuan faham I love you. Kat isteri macam mana? I love you. Contoh kan? Jadi maksudnya tuan-tuan faham nanti nak sebut kat siapa tu. Jadi bila kita faham tu, kita faham, kita sebut, kita bukan macam burung kakak tua, tapi kita sedar apa yang kita sebut. Tapi bila kita tak faham i'rab ni, macam mana? Kau zikirlah 1,000,000 kali pun, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Macam mana? Macam burung kakak tua tu lah. Jadi kita ni burung kakak tua kan? Okey. Kita Allah Ta'ala bagi sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala bagi dia ada akal. Burung kakak tua dia tak ada akal, dia tak ada keupayaan faham. Allah Ta'ala bagi kat kita ni akal. Akal yang ada kat kita ni paling besar, dia beri satu kefahaman, ada keupayaan untuk boleh faham yang makhluk lain daripada manusia dan jin tak boleh faham. Dan besar faham tu bukan faham nak buat internet apa, bukan ni. Yang ni fahaman dari segi banding dengan binatang memanglah canggih juga, tapi masih lekeh. Pasal apa? Pasal tak boleh mengenal. Pengetahuan macam ni tak membawa kita mengenal Allah pencipta. Tak boleh mengenal La ilaha illallah. Jadi besar akal ni nak guna buat apa? Untuk kenal Allah Ta'ala. Satu Allah Ta'ala hantar semua Nabi Rasul, kalimah dibawa, kalimah apa? La ilaha illallah. Sejak Nabi Adam dulu. Nabi Adam pun La ilaha illallah. Sampailah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam pun La ilaha illallah. Mesti ada makna yang tersirat dalam tu, mesti ada rahsia dalam dia. Dan pernah tengok sejarah Nabi-Nabi dulu, antaranya Nabi Musa, dia pernah minta, pasal dia kalimullah, dia pernah minta, dia kata, Ya Allah, ajar kat aku selain daripada La ilaha illallah ni, satu kalimah yang lebih mahal, lebih besar makna yang ada pada dia selain daripada La ilaha illallah ni. Allah Ta'ala kata apa? La ilaha illallah. Nak alai ni Allah, yang ni aku faham dah. La ilaha illallah. Tengok. Jadi maksudnya benda besar. Kita pula macam tak ada apa-apa. Na'udzubillah. InsyaAllah bila kita faham ni, untuk hari-hari La ilaha illallah. Orang yang memang faham, dapat faham dia betul-betul, tuan-tuan bukan hari-hari, 24 jam La ilaha illallah. Dia letakkan tempat yang betul dalam nak berjalan dalam kehidupan ni, walaupun hidup dengan makhluk, tapi hati dia dengan pencipta makhluk. Pasal apa tu? Faham La ilaha illallah. Baik. Saja saya nak perangat sikit tu, nak sebut apa? Kalau tuan-tuan
dengar ni rasa macam boleh faham tapi tak faham. Tuan-tuan cari jalan lah macam mana nak faham tu. Macam itulah kan. Baik. I'rab macam ni. Jadi kita nak tengok ni la ilaha illa Allah, ada 4 kalimah. La ni dari segi nama kata dia, la ni dipanggil huruf nafi jenis. Kalau bahasa Arab sebutan dia la ni harfu nafi li jinsi, huruf untuk menafikan jenis. Sebut je istilah. Nafi jenis ni apa maksud? Nafi maksudnya menidakkan. Jenis kalimah bahasa Arab, dia setiap kalimah ni dia ada makna yang boleh dipaham. Sesuatu kalimah yang kalau menunjukkan makna makna umum, dan pada dia menunjukkan makna yang banyak. Macam kita sebut nama yang bukan nama khas. Saya sebut mudah gitu lah, tak ada itu. Yang ni kalau bahasa Arabnya atau khas kita bicara ni, yang ni dipanggil jinsun, jenis. Kalau saya sebut sekolah, yang tu jenis, dipanggil jinsun. Saya sebut atas konteks kita sebut la ilaha illallah ni. Tapi kalau kita sebut sekolah menengah Cepo misalnya, kalau ada lah kan, bubuh je contoh kan, macam mana? Dia dah jadi khas lah tu. Dia bukan jinsun dah, dia dah khas. Kalau sebut sekolah, mana-mana yang nama sekolah, tempat ada proses pengajaran dan pembelajaran, itu dipanggil sekolah. Tapi sekolah menengah Cepo, yang duduk kat Cepo ialah boleh panggil Cepo. Boleh. Ada nak kita belajar bahasa Malaysia tu nama nama khas. Untuk jadi nafi jinsi ni mesti selepas la ni dia satu kalimah nama Bahasa Arab ni disebut isim nakirah. Kita jumpa lagi tu. Baik. Jadi la tu la nafi al-jinsi. Adik-beradik la nafi al-jinsi ni kita dah sebut la ilaha illallah. La ikraha fid din. Saya dah saja nak sebut format yang kita biasa jumpa. Tapi kita tak tahu disiplin ni, kita tak apa nak faham. La wasiyata lil waris. La wasiyata lil waris. La zulmal yawm. La hawla wala quwwata. Tu dia tu. Tu nafi jinsi tu. Kalau saya nak sebut bayangan sikit apa nak faham. La hawla wala quwwata. Antara yang kita dah sebut selalu kan. Apa maksudnya? La hawla, tak ada daya untuk tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Wala quwwah, tu pun la quwwah tu, la isil la nafi, quwwah tu nama yang kedudukan dia sama macam la ilaha. Dari segi baris dia, ilaha, la quwwata, la hawla, la ikraha, la wasiyata, la darara wala dirar. Banyak kan kalau sebut hadis Quran yang adik-beradik mana jinsi ni, kita kata banyak yang aku tahu ni. Yang banyak. Khas nak ambil tu la haula tu. Kalau kita sebut la haula tu, sepatutnya kefahaman ni macam mana? Kita ni lemah. Makhluk ni tak akan ada apa-apa daya sekalipun, melainkan Allah lah saja yang ada daya upaya. Allah saja yang istilahnya ada quwwah. Makhluk ni tak ada quwwah sama sekali. Tak ada daya kekuatan dia sendiri yang qaim bi nafsi, yang berdiri pada diri dia. Makhluk ni kalau ada kuwah pun bukan dia punya. Allah yang anugerah kuwah kat dia, beri daya kat dia. Makhluk ni la haula wala quwwah. Kalau haula tu susah nak faham, saya nak sebut kuwah je. La quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kita nak buat apa-apa pun khas yang nak buat taat ni, melainkan Allah lah yang beri upaya kat aku. Tu makna la quwwah illallah. Boleh? Makna tu lah nak faham pada la ilaha illallah tu. Kalau ambil terus makna kan, kita dah pernah belajar dulu. Cuma yang ni kita nak sebut dan kita nak belajar dalam konteks kita sebut dengan nahu dia. Itulah tuan-tuan boleh telan, boleh ada advance sikit tu, alhamdulillah. Kalau saya sebut hukum macam ni, la wasiyata lil waris. Ini hadis Nabi. Cuma yang ni dia hukum berkaitan dengan bab
wasiat dengan pewaris. Seorang ni bila mati, antara yang berlaku, pewaris ni dia akan dapat menerima harta pusaka. Prinsip kita dalam Islam, salah satu kaedah untuk menyambung tali hayat kita walaupun dah mati, tapi hukum masih kita hidup dan membelanja harta jalan baik. Tu istilah menyambung tali hayat tu, maksud saya adalah dengan wasiat. Selain daripada kita biasa dengar ilmu yang dimanfaatkan, harta yang diwakaf, anak soleh, antaranya ialah tambahan satu lagi, apa dia? Wasiat. Dah mati, kita wasiat supaya 10,000 bagi dekat surau. Ni, macam mana? Hukum dia hidup, bagi dekat surau. Dan wasiat, kaedah dia menyambung tali hayat untuk buat kebajikan. Wasiat ni bukan satu perintah untuk diberi pada pewaris. Pewaris tak perlu diberi wasiat. Memberi wasiat pada pewaris, ni pahaman kafir. Oh, kaya kasar sikit lah. Orang kafir dia tak ada kaedah faraid. Jadi untuk anak dia dapat berapa, dia mati, dia perlu tinggalkan. Untuk anak aku, anak isteri aku, ni banyak ni, banyak ni, banyak ni. Kaedah kita dalam Islam tak payah. Anak isteri, istilahnya siapa nama pewaris, tu kena ngaji satu buku ilmu tu. Ilmu tu antara ilmu awal-awal angkat daripada masyarakat Islam. Sebut dalam hadis itu. Mati pewaris dah ada hak dia. Berapa-berapa bahagian. Rujuklah pada ahli dia. Kalau kita tinggalkan wasiat kepada waris, wasiat tu batal. Pasal apa boleh batal? Ni. La nafi al-jinsi. La wasiyata lil waris. Tak ada hukum wasiat sama sekali yang boleh diberi pada waris. Waris tak boleh terima wasiat. Boleh. Itulah la ilaha illallah. Selain pada Allah Ta'ala, tak boleh jadi ilah sama sekali. Ilah ni hanya Allah. Tu, faham ni? Cuma tak ada wasiat, satu sudut kita boleh faham. Makhluk bukan ilah, Allah saja ilah. Yang tu tak boleh nak faham. Yang tu yang ada sebahagian kita dah belajar. Kan? Ada yang kalau dah belajar pun main lama PKP ni 3 bulan, 4 bulan, lenyap terus. Tambah pula kita pula tak bersungguh-sungguh pula belajar, dengar pula jangan kata 3-4 bulan, keluar je pintu, saya selalu sebut itu kan, lupa habis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bukan macam itu, walaupun kali pertama dengar, bahkan bila dengar ni it's very interesting je. Aku takkan lupa pelajaran ni semua hidup. Oh, ini rupanya aku kena belajar. Yang ni sepatutnya aku kena faham. Kenapa tak ada orang ajar ni kat aku pada dulu lah. Tuan kena mengamuk sikit. Macam mana orang mu'alaf dapat Islam, kenapa orang Islam tak ajar saya Islam daripada dulu ni? Biar kita kena ngamuk tu. Kenapa ustaz-ustaz untuk tak ajar kalimah la ilaha illallah ni kat aku dulu lagi? Nanti saat aku ngajar kan, korang yang tak mahu dengar. Itu saya tolong jawab untuk guru kita. Okey, sikit. Itu yang ajar orang kafir kan. Ada ke orang yang sebab ajar Islam? Ada kan. Tapi dah tak sampai nak ada apa kan? Okey, siap. Tuhan. Jadi kawan kafir itu satu hal. Kat kita macam mana? Kewajipan kita, kalau tak ada tok guru yang pergi ajar pun, macam mana? Kewajipannya kita cari. Macam mana prinsip macam ni? Tuan-tuan kalau tak ada kerja dalam kawasan Cepor ni, buat macam mana? Keluarlah cari makan. Macam itulah tuan-tuan kena keluar cari ilmu. Kewajipan keluar cari ilmu lagi besar wajib daripada keluar cari makan. Keluar pergi universiti, keluar pergi college, keluar. Untuk apalah adik-adik lain ni urusan. Paling besar keluar pergi cari ilmu, bukan ilmu dunia. Ilmu la ilaha illallah. Okey. Jadi nafi ini jenis, nafi jenis. Huruf menafikan bagi jenis. Siap. Dan nak nafi jenis ni, nafi apa? La ilaha, menafi jenis ketuhanan. Jadi nafi la ilaha illallah ni bukan nafi patung berhala. Ada sebahagian kita dah belajar. Bukan menafi ilah batil juga. Ada istilah kita dah jumpa. Bahkan menafi ini, menafi ilah. Menafi ketuhanan. Ketuhanan mana? Menafi ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala. Apa maksud ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala? Bila la ilah tu maksudnya tak ada langsung apa-apa ciri ketuhanan
Melainkan yang bersifat ciri ketuhanan ni hanya Allah Ta'ala. Sekali lalu macam tu. Jadi nafi ketuhanan tu nafi pada siapa? Dah Allah saja ada ketuhanan, tak ada sifat ketuhanan ni. Siapa yang tak milik sifat ketuhanan ni? Makhluk. Ma siwa Allah. Jadi la ilaha tu maksudnya la ilaha lil khalqi ataupun lima siwa Allah. Ma siwa Allah ni tak ada ilah sama sekali. Ya. Makhluk takkan boleh duduk jadi ilah sama sekali. Ilah melainkan ilah ni Allah, Allah saja ilah. Tu maksud dia. Sekali lalu lagi untuk telan faham tuan. Jadi bila makhluk tak ada ilah, Allah saja ilah. Bila sebut saja ilah ni terjemah ni ketuhanan. Makhluk tak ada langsung ciri-ciri ketuhanan dalam konteks mana? Konteks zat, sifat, perbuatan. Ni tiga besar yang selalu disebut oleh ulama ini. Bab zat, makhluk tak boleh duduk kedudukan ilah sama sekali. Tak mana kedudukan ilah bagi zat. Allah, zat dia zat ilah. Tak mana zat ilah? Zat dia berdiri sendiri. Tak hajat pada apa pun. Makhluk, selagi nama makhluk, tak ada makhluk boleh berdiri sendiri yang tak hajat pada cipta. Tak ada. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Makhluk, zat makhluk tak boleh duduk tempat ilah. Simple kan? Zat, atas kita belajar wujud kita baqa' qiyam bi nafsih tu, wahdaniyah tu. Ilah ni wahdaniyah ke Allah Ta'ala. Antara ilah ni, ciri ilah zat ni, zat yang qadim. Hanya Allah Ta'ala. Makhluk, semua baharu. Makhluk tak boleh jadi ilah sama sekali. Ilah, sifat ilah besar sekali apa? Ilah mesti baqa'. Makhluk semua fana. Cuma kita tak rasa kita fana, kita tak rasa kita baharu, kita duk rasa aku. Itu masalah ini. Makhluk tak ada langsung istilahnya sifat qaim bi nafsi, tak berhajat pada sesuatu. Makhluk sentiasa berhajat sebenarnya. Hatta makhluk yang hebat-hebat, matahari pun, semua makhluk yang datang muka bumi berhajat matahari. Matahari tak ada masalah dalam kehidupan kita. Tapi matahari sendiri berhajat kepada Allah. Jadi makhluk, matahari bukan ilah. Jadi yang bukan ilah ni siapa? Selain pada Allah Ta'ala tak akan boleh duduk kedudukan ilah sama sekali. Itu nafi legis itu. La ilaha. Tak ada langsung sifat ketuhanan kepada mahasiswa Allah, pada makhluk. Baca Quran ni mana? Yang ada set tu, jam tu. Off dia, on balik. Off, on. Dia sengam. Saya ingat ke ada orang mengaji kan? Ke switch tu, switch biru yang ada lampu biru. Buka dia. Bagi betul teknikal sikit je. Tak ada apa je. Mengaji pun begitu kan? Dengar. Bagi betul teknikal sikit je. Bodoh dia tu. Betul teknik. Pandai tu. Iya kan? Teknik je. Sambil tu kita ambil bila manfaat sambil-sambil je. Sikit je betul. Sengap tak? Selesa tak? Yang ni pun tak? Mula bodoh. Saya punya bahasa itulah kan. Mula-mula tak kerti tak? Dengar elok-elok. Ini dia nak faham rupanya. Tapi dengar, ini yang nak faham. Tapi bila tuan-tuan terfaham tu macam mana? Rupanya sepatutnya aku faham lama. Dah. Tapi cara, kaifiat, teknikal belajar tu tak kena. Tak tersentuh dalam hati, tak tersentuh dalam fikiran. Tak faham pun. Padahal lama sebut la ilaha illallah, tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Dengar lama dah tu. Tapi teknikal untuk faham tu tak pernah dengar. Tu tak faham tu lah. Jadi nak sebut apa? Kena ada sebab juga untuk ada kenapa dan mengapa tu. Faham. Tu. Tutup, buka. Kan sejam. Tak ada, saya guna itu kaedah. Tuan, saya pun mengaji macam tu dia. Sama tak? Dulu pun rasa macam faham dah la ilaha illallah ni. Kerana bagi soalan maut, diam kan. Padahal reti dah nahu. Okay. Jadi saya nak sebut, nak bagi penjelasan tu, makhluk tak akan memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Jadi saya sebut, besar je ulama kita bahas, ada 3 angle yang kita kena perhati. Satu bab zat, yang kedua bab sifat. Tu pun zat, sifat apa, panjang huraian, panjang jumpa, panjang umur jumpa ni.
Yang kedua, bab sifat. Umum sifat macam mana? Allah hidup. Kalau sebut dengan bab ilah ni, Allah saja hidup. Makhluk tak ada yang hidup. Ni hidup. Kita bukan hidup. Kita dihidupkan. Atas nama makhluk ni, semua makhluk dihidupkan. Makhluk tak pernah duduk taraf hidup sebenarnya. Hidup yang hidup betul-betul hidup yang qaim binafsi, hidup yang qadim, hidup yang baqa, hidup yang wahdaniyah, Allah. Selain pada Allah Ta'ala, semua mayat. Selain pada Allah Ta'ala, mana pernah hidup? Bukan saja pernah hidup, selain pada Allah Ta'ala, tak ada pun. Ni hidup. Tu yang wajib. Alhamdulillah, Allah hidupkan aku. Ahya'ani ba'dama amatani. Quran pun mention kuntum amwatan. Kamu ni mayat dulu. Fahyakum. Kemudian dia hidupkan kamu. Tauhid simple kan? Teknik tu kata tutup switch, on balik. Kita mayat. Ni hidup. Bukan aku hidup. Kalau tuan-tuan kata macam ni, hidup kita cara kita, hidup Allah cara Allah. Betul. Faham macam tu yang menyebabkan kita tak rasa kita berhajat ke Allah Ta'ala. Pasal apa? Allah hidup, kita hidup. Tambah je. Allah hidup cara dia, kita hidup cara kita. Tak betul? Bukan. Allah yang hidup. Kita tengok format bahasa Arab. Allah Ta'ala kata apa? Allahu la ilaha illahu. Allah ni siapa? Huwal hayyul qayyum. Dia sajalah hayyu. Dalam bahasa Arab kalau kita belajar huwal hayyu ni, huwa ni dia subjek. Subjek ada predikat, benda ada cerita. Itu kalau tata bahasa Melayu. Huwa tu mubtada. Al-hayyu tu khabar. Kaedah bahasa Arab, mubtada wajib makrifah. Khabar ni boleh nakirah, boleh makrifah. Tak faham tu terdengar je. Siapa pernah belajar bahasa Arab, telan lah. Tak boleh telan. Huwa ni isim makrifah. Nama khas. Biasa dia isim domer. Ganti nama diri kan. Huwa, dia. Cuma dia ganti nama diri ketiga. Dia ni, Allah ni, Al-Hayyu, dia sajalah yang hidup. Itu maksud Huwal Hayyu tu. Baru kita faham, kita selama ni hidup belajar hayat ni. Maksudnya nak faham apa? Nak faham Allah hidup, mustahil mati. Yang mati siapa? Yang mati kita. Kita tak hadir rasa kita mati. Kita dah rasa akulah hidup. Bahkan tak rasa Allah. Nak rasa Allah hidup tu tak ada langsung. Bahkan hati mati. Jangan kata nak faham Allah Ta'ala hidup. Allah Ta'ala bagi hidup kita. Nak rasa Allah ada, Allah mengadakan kita. Kita ni asal tak ada pun tak boleh. Bahkan duk rasa aku ada. Makhluk ada. Tak pernah rasa Allah Ta'ala ada. Kacau kita ni. Kacau. Sikit soal. Kacau sikit ke kacau besar? Furuk ke usul ni? Usul. Faham furuk usul tak tahu. Ni major ke minor? Jangan major dengan kursi. Tu buat lawak bodoh. Satu senyum. Major ke minor punya subjek ni? Major subjek. Bukan minor. Kalau minor alif bata tu tak belajar tu pun minor. Bukan major. This major subjek. Nabi Rasul datang ajar apa? La ilaha illallah ni. Dia bukan datang ajar alif bata. Sekiranya butuh tak payah belajar alif bata. Siapa kata kita orang kena menabuk? Itu alat. Alat. Tu. Tapi jangan belajar alat sampai tak faham hak major business. Major punya subjek. Hak minor punya subjek pandai. Hak major subjek tak kerti. Quran boleh baca, Quran boleh hafal. Contohlah. Tapi la ilaha illallah tak faham. Maksudnya tak faham apa yang major, apa yang minor. Itu sekali lalu bab sifat. Saya tak sebut satu-satu, banyak saya nak bagi contohnya. Bab perbuatan, saya sebutlah tadi dengan la quwwata illa billah. Quwwah ni yang ada kuasa sebenarnya Allah ya. Makhluk tak ada kuasa. Satu kalau tuan-tuan dia ikut geng tabligh, tuan-tuan dah dapat satu ilmu itu. Boleh, makhluk tak ada kuasa. Allah saja ada kuasa. Tapi kena ngaji betul-betul juga. Lagi masalah dia. Allah hanya ada kuasa, makhluk tak ada kuasa. Jadi jangan takut kat coronavirus. Allahu Akbar. Tak usah pakai penutup mata. Pasal apa? Allah saja maha kuasa. Tak kena juga. Tak kena. Betul dari sudut Allah hanya kuasa, makhluk tak kuasa. Tapi bukan macam tu pendekatan dia. Bukan macam tu pengamalan dia. Allah hanya kuasa, makhluk tak ada kuasa. Buang harta kau, buang selipar, buang kasut, buang rumah, buang anak, buang bini. Siapa? Makhluk tak ada kuasa. Makhluk tak beri mudarat dan manfaat. Buang aja.
Engkau apa buang seluar kau, baju kau, apa? Makhluk tak bagi mudarat dan manfaat. Macam tu kau faham? Bukan? Ada peraturan sabab musabab yang kena lalu. Lapar kena makan. Gelap kena buka lampu. Tak nampak kena buang spek. Jangan ambil spek. Allah je kuasa. Spek tak ada kuasa. Baling dalam parit. Buang je. Bukan macam tu. Faham dia. Jaga. Ni yang kata jangan mengaji sekat tiang. Ngaji ke habis. Yang ni baru mukadimah kan. Bukan ilmu PhD. Baru mukadimah. Tu pun dah rasanya. Masya Allah. Yang ni yang bila mengaji tak betul dia jadi tak jadi makrifat ni, dia jadi lepat, lipat, leput apa. Adik-adik kalau lah bahasa benda tu tanya lain lah. Baik. Jadi la ni nafi al-jinsi, menafi ketuhanan selain pada Allah Taala. Apa maksudnya? Makhluk ni tak ada sifat ilah sama sekali. Siap. Itu guna la tu. Satu la ni saya sebut ni la wasiyata lil waris. La zulma al-yawm. Allah Taala ada apa? Akhirat esok la zulma. La zulma. Tak akan ada langsung apa-apa nama zalim. Dia ada akhirat esok. Kat dunia ni banyak lagi kezaliman. Tapi akhirat esok macam mana? La zulmal yawm. Tak ada apa-apa nama zalim. Adilnya Allah Ta'ala. Bila hari pembalasan Yaumuddin tu, macam mana? Kalau kat dunia ni ada kambing ni, ada tanduk. Dia tanduk kambing ni. Pah! Lari kambing ni. Pah! Jatuh, kalah. Akhirat esok, Allah Ta'ala bagi yang tak ada tanduk ni ada tanduk. Yang ada tanduk ni tak ada tanduk. Pukul macam mana? Yang mana yang ada tanduk ni pukul dia dulu. Lepas tu jadi tanah. La zulmal yawm. Best kan? Faham bahasa Arab. Nafi al-jinsi. Satu kalau tuan-tuan faham makna la ilaha illallah tu, faham dengan bahasa Arab pula kan? Arti yang sebut la ilaha illallah tu nak terbang. Nak terbang tu di mana? Tang sedap tu. Kalau saya sebut nak terbang, saya nak sebut terbang. Tuan-tuan tak faham ni pelik tak? Terbang. Oh, Ustaz ni apa aja ilmu terbang ni? Dengar dulu. Tuan-tuan kalau jatuh hati kat satu orang perempuan, perempuan tu kata, I love you. Macam mana? Nak terbang? Tak ada. Kayu. Faham apa? Tuan-tuan tak faham I love you tu menatang apa? Ingat ke I love you ni belum apa? Kayu apa? Kalau tuan-tuan faham macam mana? Oh, taklah. Aku tak lalu angkat dah. Apa? He love me. Wah. La zulma al-yawm. Tak ada zalim. La ilaha illallah. Kita tak ada apa. Kalau kita ada duit ke emas ke pangkat ke macam mana? La ilaha illallah. Allahu Rabbi. Allah ilahi. Anta maksudi. Kau ni maksud aku. Aku pun bukan bermaksudkan aku ilah. Aku ada apa? Aku ni asal tak ada pun. Kan? Allah. Saya sebut tadi tentang quwwah. Jadi tiga angle tu lah. Bab zat, bab sifat, bab perbuatan. Sekali lalu. Ada bab kita dah belajar. Ni macam revise balik lah. Baik, balik pada nahwu kita. Yang tu baru disebut la. Nak faham kata, la ni faham dia. Macam tu je. Ya. Cuma nak sikit lagi sebut kalau tuan-tuan belajar nahwu. Tuan-tuan kalau belajar nahwu, taklah mula-mula pergi belajar la nafi al-jinsi dulu. Tak lagi. Tuan-tuan kena belajar kalimah, isim, fi'il, huruf, jar. Ajak fi'il, maf'ul, fi'il mudhari', tak jumpa lagi benda lagi. La ni kena ujung habis kitab tu. Tuan-tuan kena belajar bab apa awamil, nawasikh pada mubtada' dan khabar. Kenal mubtada', khabar, baru boleh faham la nafi al-jinsi tu. Yang dia beramal macam mana amalan inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Sikit saya sebut tu. Tiba-tiba tuan-tuan ngaji, ajaklah saya nahwu, saya nak belajar lah nafi al-jinsi tu. Takut muntah hijau lagi. Tapi saya cerita macam ni, tuan-tuan boleh faham. Maksudnya kalau tuan-tuan mengaji, tuan-tuan memang boleh jadi tok guru. Sikit saya sebut tu. Boleh tak faham? Boleh tak ke tak faham? So, faham. Jadi pasal apa tak jadi tok guru? Jawab sikit. Tak pergi belajar. Dan tak pernah belajar. Dan belajar sebenarnya apa? Boleh faham dan dengar. Lebih faham daripada saya lagi. So, tuan-tuan kalau tuan-tuannya katalah pelajaran akademik tuan-tuan sampai PhD bawah itu. Saya tak ada PhD, saya SPM, STP lah ada kan, STP. Adalah diploma, diploma perguruan. Ambil pun dulu praktis dan belajar pun dekat Mahat Umar ni, Mahat Umar ni. Satu arwah Wan Ahmad Tirmizi kan.
Ni buat anak murid saya ni dulu ni. Ambil stamp. Masa saya belum praktik. Praktikal. Siapa kawan hang nama Sabah apa? Janis. Dua Sabah lah ni. Tu sagi cerita sama lain. Saya teringat kat dia pula. Dah sebut tu saya teringat. Ni anak murid stamp dulu kan. Duk ajar Naat kat dia. Naat maktok. Macam mana? Nak kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimah. Pasal apa boleh baca itu? Belajar nahu satu banat tu pun tak ada ingat lagi belajar radun tak lah tanya dia. Tanya sikit. Saya nak cerita apa? Diploma tu. Adik diploma. Kalau tuan-tuan ada PhD, kalau saya diploma dekat akademik, maksudnya saya bukan cerdik mana? Saya pun bukan sekolah MRSM. Kalau tuan-tuan sekolah MRSM, you be the best. Saya sekolah kebangsaan biasa je. SM Taling, Jalan Kelang Lama. Sekolah tak laku, banyak gangster dulu. Saya bukanlah gangster tu. Saya lawan gangster dulu di sekolah. Antara saya lawan gangster tu lawan apa? Lawan cikgu gangster. Cikgu tak mau semayang, saya mengurusi peserta agama Islam kan. Satu sekolah tu tulis di sejauh mana Islam kita. Sudahkah anda mendirikan solat 5 waktu? Ampal satu sekolah. Mana pengkhitaan yang kita punya satu hal kan. Bila ada musim maulid ke apa, buat program, minta ni jumpa guru besar, penolong kanan, penyelia. Dah pengurusi kan. Urusan nak tu lah. Antara saya panggil arwah almarhum tuan Ustaz Yazid Jaafar. Kalau KL orang kenal lah dia. Panggil ceramah apa? Hentam. Bawa pakai tudung ni. Bawa aurat. Masa tu payah nak jumpa cikgu-cikgu pakai tudung. Hentam. Saya kena blacklist dulu. Tapi dia orang tak lewat apa. Pasal apa? Antara pelajar Melayu yang terbaik ni saya lah. Tapi bukan pelajar MRSM. Sekolah Kebangsaan Petaling. Sekolah gangster kan. Sekolah penyangak. Sekolah keliling rumah setinggan. Dulu. Tuan-tuan pergi sekarang kalau Jalan Kelang Lama tu Sri Stosa. Pergi lah. Tengok. Saya budak lama tak pergi tengok sekolah tu. Nak pergi pun situ kawasan COVID. Dulu zon merah tu. Lembah pantai punya area. Lembah pantai kat situ lah. Situ. PJ. Apa cerita ni? Cerita nak kata kalau tuan-tuan mengaji elok-elok, tuan-tuan akan memang lagi pandai. Saya bukan high level dalam bab akademik kan. Tapi cuma tak pergi belajar pada tempat yang sepatutnya kena belajar. Tu tak dapat tu. Saya tolong share je kat tuan-tuan. Baik. Kemudian dia kata, kena berhabis ni, sagi gantung tengah jalan, marah pula. Kereta berhenti tengah jalan, orang marah. Ni buat baca kitab tengah jalan, orang marah kan. Baik. Dan perkataan ilah itu, kata dia adalah isimnya. Isim la nafil jinsi. Pasal la nafil jinsi ni, sekali lalu saya terbuat dia tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kerja la ni macam mana kerja inna, dia akan menukarkan mubtada jadi isim dia, dan khabar mubtada jadi khabar dia. Kalau inna akan ada isim inna, khabar inna. Kalau la nafil jinsi akan ada isim la dan khabar la nafil jinsi. Tuan kalau dengar berarti tu boleh faham tu. Baik, dari segi hukum isim la ni dia mabni serta dengan la. Bila la masuk dekat nafil jinsi ni, dia mabniun ala fathah. Maksudnya kita baris dia nanti la ilaha, la ikraha fid din, la quwwata, la haula, la wasiyata, la darara, la dirara. Baris dia. La zulma al-yawm. Ada kira baca la khullatun wala syafa'ah, la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, la bai'a wala khullata wala syafa'ata. Ada kiraat baca macam tu. Kiraat kita tak kiraat kita baca la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Saja lajak mulut sebut Quran tu. Ada kiraat baca, dia baca la, bukan baca la bai'un, dia baca la bai'a wala la bai'un wala khullah wala khullata wala syafa'ata. Saja nak sebut, nak menunjukkan baris fathah tu. Fathah. Serupa juga. Bunyi ke kawan tu?
Baik, pasal apa kena baca Fatah ni? Kerana dia mengandungi makna takdir ini. La min ilahin. Pasal la nafi jinsi ini dia menunjukkan makna nafi senafi-nafinya. Dia seolah-olah dimasuki oleh huruf jar. Asalnya la min ilahin, la min quwwatin, la min wasiyatin, la min zulmin. Tu asal bahasa Arab dia. Tapi buang min, huruf jar tu. Lepas tu, bila buang min, nak artikan dengan makna min tu, maksudnya tak ada langsung daripada wasiat, tak ada langsung daripada ilah, tak ada langsung daripada zalim. Min tu menunjukkan ada makna jinsun yang nak dinafi tu. Bila buang min bila buang tak boleh beramal. Bila dia tak boleh beramal, tak boleh baca la ilahi, la quwati, tak boleh baca. Tapi baca mabni ala fatah. Jadi dia ada takdir asal dia apa? Jadi la ilaha la min ilah, la quwata la min quwwah, la zulma la min zulmin. Tu pun tuan-tuan tak boleh telan, dengar je. Satu hari nanti tuan-tuan belajar, tuan-tuan akan macam ni. Oh, ini aku belajar dulu ni. Baik. Jadi kalau asal terjemah tu la min ilahin, tiada daripada Tuhan, yang tu tuan-tuan tak faham tak apa, biar tu. Kerana ilah itu isim nakirah dan makna nakirah. Ilah ni nakirah dengan bahasa kita nama am. Dia bukan nama khas. Jadi makna nakirah ni apa? Nama yang dihantarkan bagi sesuatu yang tiada tertib. Kalau ikut asal ejaan macam tu, bagi dirinya. Tertib kalau ikut bukan tertib tu. Kalau asalnya nakirah ni dia tak ada tertentu bagi dirinya. Tiada khas baginya. Dia tak ada ketentuan. Istilah isim nakirah dalam bahasa Arab ni nama am. Macam saya sebut sekolah ni. Sekolah macam mana? Am. Mana-mana sekolah? Harimau. Mana-mana harimau? Harimau ke Afrika pun harimau juga. Tapi sebut harimau Melaya. Lain tu. Kalau harimau tu kita buat nama sesuatu kan. Nama apa? Buatlah nama A kan. Ni nama harimau ni A. Jadi A ni capital A. Jadi dia lah nama khas. Dia bukan am. Jadi isim nakirah dia menunjukkan mana? Am. Dia tak am dan umum ni tu yang bila masuk la dia akan nafi semua jenis dia. Tu nafi rejensi tu. Satu syarat untuk nafi rejensi ni, selepas la ni mesti isim nakirah. Siap. Kerana kata dia dihantarkan la ni masuk hantar, dia dipakai, dia artikan bagi tiap-tiap yang disembah dengan sebenarnya. Jadi la ilah, apa ilah? Kan mana ilah tu yang disembah dengan sebenarnya. Siapa yang disembah dengan sebenarnya? Mana ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah saja. Jadi nak kata apa? Tiadalah yang disembah dengan sebenarnya. Yang tu kalau dengan huraian. Dengan bahasa dia pakai, tiadalah yang bersifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ni tak ada. Melainkan hanya bersifat ketuhanan ni hanya Allah. Tu bahasa dia terlalu ringkas. Jadi menafi sifat ketuhanan saya dah bersebut tadi. Nafi ketuhanan daripada siapa? Tak ada sifat ketuhanan langsung daripada mahasiswa Allah, daripada makhluk ni. Makhluk tak ada sifat ketuhanan sama sekali. Melainkan sifat ketuhanan ni hanya ada pada Allah. Tu maksud la ilaha illallah. Dan la quwata illa billah. Makhluk ni tak ada daya apa upaya langsung. Melainkan daya upaya ni hanya ada ke Allah Ta'ala. Makhluk bukan daya upaya dia sendiri, yang berdiri sendiri dengan dia. Dia adalah daya yang Allah beri kita. Makhluk ni tak boleh ada dengan sendirinya. Yang ada memang ada, yang sedia ada ni hanya Allah. Makhluk Allah yang bagi ada. Kan? Faham tu, faham semua kan. Kemudian sikit lagi tu, khobar la itu mahzuf. Pasal apa nak sebut khobar? Pasal la ni kerja dia akan tukarkan mubtada menjadi isim dia. Khobar mubtada jadi khobar la. Khobar la tu mahzuf. Jadi dia ada kalimah yang dibuang. Takdir dia maksudnya asal dia macam ni. Kalau kita andaikan, kalau disebut kalimah yang jadi khobar la ni macam ni bunyi dia. La ilaha maujudun ataupun maksudun ataupun ma'budun illa. Jadi yang tu yang ditakdir. Kalau saya sambung macam dengar macam ni. Asal dia la ilaha maujudun illallahu. La ilaha maksudun illallahu. La ilaha ma'budun illallahu. Tu asal dia. Tapi perkataan maksud, ma'bud, maujud tak ada. Dan benda ni kita kalau ikut wirid ulama-ulama kita dulu, kita bisa dengar. Ya Latif, Ya Kafi,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, mawjud. Ada yang menyambung, alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ma'bud. Takkan tak bisa dengar kot. Tak bisa wirid apa? La ilaha illallah, satu lagi maksud. Satu lagi yang bisa dengar, azim, daim ilallah. Illa itu huruf istisna. Illa ni huruf istisna. Tu istilah bahasa Arab. Huruf untuk mengecualikan. Jadi kalau makhluk tak ada ilah, tak ada bersifat ilah, melainkan yang bersifat ilah ni siapa? Melainkan Allah. Siap. Ilah tu nama dia huruf istisna. Dan Allah, lafaz Allah ni dia jadi badal daripada tempat domir yang tersembunyi pada maujud yang dirofokkan pasal dia khobar bagi la dengan baris domah. Bila khobar dia baris domah, badal dia pun baris domah juga. Inilah atas qaul yang rajih. Siap. Satu baca bagi ni, la ilaha illallahu, hu, illallahu, baca hu, ya ha nahi. La ilaha illallahu, siapa hu? Hu tu badal bagi domir mustatir yang ada pada khobar la yang mahzuf. Yang macam mana boleh faham khobar mahzuf tu? Kena tengok siyaqil Arab, kalamil Arab, ataupun tengok zauqil Arab macam mana. Baik. Dan kata qila, saya rasa situ dulu. Saya baca tu yang panjang, walaupun dia qila saja. Kemudian kalau ikut SOP memang kena berhenti dah ni. Kalau ikut saya tak berhenti lagi kan. Tapi pasal ada SOP saya berhentilah. Jadi atas i'rab tu saya kata tadi, kalau tuan-tuan tak faham pun apa saya urai. Yang kata la ilaha illallah tu nak faham apa? Menafikan makhluk tak ada sifat ilah sama sekali dari sudut zat yang sifat dan perbuatannya. Melainkan Allah saja yang bersifat ilah pada zat sifat perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.